Bisik kali nak satu dunia nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatan wa salaman mutalazimain daimain ala nabil kiram Muhammad ibni Abdillah wa safiyuhu min qalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha risalah wa kashafa Allahu bihi ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qawlihi ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anak barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Taman Indrawasih, seluruh guru dan juga murid-murid yang dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga berada di dalam bulan Ramadan, satu-satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan juga rahmati. Dan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dan kita dapat lihat di kalangan kita ada yang sudah pun tertewas apabila berada di penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita di dalam bulan Ramadan pada kali ini. Dan kita juga dapat lihat ada di kalangan kita yang tidak berkesempatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa mereka sebelum berada di dalam bulan Ramadan. Sebab itu, tuan-tuan, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, satu bulan yang juga disebutkan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita berada di dalam bulan ini, kita di antara insan-insan yang terpilih. Sebab itu jadilah kita manusia yang rugi kalau kita tidak mengambil manfaat daripada bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita membiarkan bulan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibiarkan pergi begitu sahaja. Sebab itu bila mana disebut bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala menyediakan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini di antara menu-menu yang kita boleh cari, menu-menu yang kita boleh dapatkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau kita pergi kedai nasi kandar, kita boleh tengok menu sotong terbang. Lagi kita boleh tengok lagi ayam madu. Lagi apa lagi? Ayam 3 layer tu yang tak tahan. Bila kita tengok ayat 3 layer tu, dia dengan penuh keimanan, tengok bertingkat-tingkat. Tu tak tengok lagi pi bazar Ramadan. Kalau pi bazar Ramadan, ya Allah, cuma tahun ni dan juga tahun lepas agak kurang sikit berbanding tahun-tahun sebelum ni. Kalau kita pergi bazar Ramadan ni, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk saja bulan Ramadan, bulan bazar Ramadan itu, kita akan dapati segala
Bahasa yang kita sebut segala mak nenek yang ada. Sampai kita pun jadi, ya Allah, ini syurga makanan. Tetapi yakin dan percayalah, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, nescaya juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita menu-menu yang Allah taala berikan kepada kita. Yang kita kadang-kadang rugi apabila kita tidak cuba mendapatkan, menghayati menu-menu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Di antara menu-menu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, yang pertamanya apabila Nabi SAW menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan al-Mubarak ini dengan keimanan dan juga keikhlasan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala dosa yang mereka perlakukan pada sebelum ini. Maka dengan sebab Allah Subhanahu wa taala berikan satu bulan yang disebut sebagai Ramadan al-Mubarak ini, Allah taala sediakan menu-menunya. Maka kita ikut menu-menu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang pertama, tuan-tuan, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menu yang pertama yang very simple, iaitulah dengan kita membaca Al-Quran. Walaupun kita nampak benda ini simple, tetapi bagi orang yang jauh dengan Al-Quran, dia rasa berat nak membaca Al-Quran. Ustaz seringkali memaklumkan kepada anak-anak murid, paling tak ada pun, paling cerai pun, paling koman sepana pun, satu hari kamu dapat membaca satu muka surat. Satu muka surat Al-Quran itu juga memberi manfaat yang besar, memberi pahala yang besar, memberi darajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran diberi ganjaran 10 darjat. Nabi kata apa? Aku tidak menyatakan alif lam mim itu harfun. Aku tidak menyatakan alif lam itu satu huruf. Bahkan Nabi SAW menyatakan alif itu harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Begitulah di antara pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada penghuni-penghuni bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita rasa kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran, kita rasa kita di antara manusia yang ketinggalan dengan ilmu Al-Quran, inilah di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkati. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala makbulkan segala permintaan kita. Sebab itu kalau kita membaca Al-Quran dengan keadaan yang tidak lancar, marilah sama-sama pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelancaran pada kefasihan, kepada lisan lidah kita untuk boleh membaca Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini di antara satu mukjizat yang paling agung. Walaupun nabi-nabi yang terdahulu sebelum baginda Nabi SAW menerima wahyu yang disebut juga sebagai mukjizat yang paling agung, Nabi SAW sudah pun wafat, tetapi mukjizat itu masih boleh diterima oleh umat Nabi, iaitulah kita di antara umat Nabi SAW. Nabi-nabi terdahulu umpamanya Nabi Musa AS mempunyai mukjizat tongkatnya yang hebat, dan kita pun sering tahu, anak-anak di sekolah kebangsaan Taman Indrawasih pun tahu, ustazah-ustazah duk cerita Nabi Musa AS mempunyai tongkat yang boleh berubah menjadi ular. Tongkat yang hebat boleh membelah Laut Merah.
Tetapi apabila Nabi Musa alaihissalam wafat, meninggalkan umat manusia, maka mukjizat itu tidak diwarisi oleh umat Nabi Musa dan juga kepada kita. Nabi Daud alaihissalam umpamanya, di antara kehebatan yang Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, iaitu boleh melembutkan besi yang keras. Ini juga mukjizat yang tidak dapat diwariskan kepada umat-umatnya dan juga kepada kita. Nabi Sulaiman alaihissalam umpamanya, mukjizat yang hebat, boleh berkata-kata dengan makhluk-makhluk yang lain. Mukjizat ini juga tidak diwariskan kepada umatnya dan juga umat selepas padanya. Tetapi Nabi SAW mempunyai mukjizat yang paling agung yang disebut Al-Quran, yang pada hari ini manusia, yang pada hari ini adik-adik, yang pada hari ini anak murid yang berada di SK Taman Indrawasi ini pun dapat memegang Al-Quran, dapat membaca Al-Quran dan juga dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab apa? Sebab mukjizat ini sehingga pada yaumul qiyamah akan dikekalkan dan menjadi umat Nabi SAW yang dimuliakan, yang dipilih dan juga diberi mukjizat daripada Nabi SAW, iaitulah Al-Quran. Sebab tu jangan jadi penyegan, jangan jadi balok liat. Kan kadang-kadang kita rasa bila baca Al-Quran dia rasa mengantuk, tak tahu nak apa. Mula saja baca Bismillahirrahmanirrahim, tu confirm dah orang utara baca Al-Quran. Kan ada pula yang baca mula a'udzubillah tu pun dah menguap 3-4 kali dah. A'udzubillah. Kan? Sebab apa? Sebab dia baru dalam mendidik jiwa dia, mendidik diri dia untuk dekat dengan Al-Quran. Maka diuji dengan berbagai-bagai rintangan. Sebab itu kalau nak baca Al-Quran, nak mulakan dengan membaca Al-Quran, jangan lupa mengucapkan isti'azah. Bila kita baca isti'azah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh mengelakkan daripada syaitan nak mengganggu kita. Maka dengan sebab itu bila kita baca isti'azah, baca basmalah, kan ujian-ujian itu datang kepada kita. Maka biasalah bila kita rasa nikmat, kita baca Al-Quran, mai sampai satu tahap apabila kita baca Al-Quran ini kita rasa macam nikmat sungguh-sungguh dan kita rasa macam tak boleh nak tinggal membaca Al-Quran. Bila sampai tahap itulah barulah menjadi kelazatan kepada Al-Quran, kelazatan kepada diri kita apabila kita membaca Al-Quran. Dalam hadis banyak sebut, di antaranya perumpamaan orang yang mana apabila dia dalam diri dia tidak ada langsung ayat-ayat Al-Quran, Nabi umpamakan seperti mana rumah yang usang. Rumah yang usang yang tidak ada apa-apa. Sebab itu kalau dalam diri kita tidak membaca sebarang ayat Al-Quran, maka kita menjadi manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini wa kalimatullahi hiyal ulya, kalam daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di tinggi. Sebab itu adik-adik, anak murid di Sekolah Kebangsaan Taman Indrawasi ini, Ustaz peringatkan kepada diri Ustaz dan juga anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan bulan Ramadan ini yang disebut bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran dengan kita jangan lupa membaca Al-Quran. Paling tak ada dah kalau kita kata macam Ustaz sebut tadi, congkia, cerai, kuasa lapat, koman sepana, penyegan, balok liat, lepat liat, tu kan tahap gaban. Kan? Bila dah kita dah jadi macam segan, tak mau nak abang dah, paling tak ada pun
bacalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Ustaz. Surah apa tu? Surah Al-Ikhlas. Tak tahu, Ustaz. Surah Qul Huwallahu Ahad. Oh, surah Qul Huwallahu Ahad. Barulah kami tahu. Kenapa tidak beritahu awal-awal? Surahnya adalah surah Qul Huwallahu Ahad. Kenapa tak tanya? Ya, bila mana kita baca surah Qul Huwallahu Ahad ini, surah Al-Ikhlas, kita baca 3 kali sahaja menyamai dengan satu khatam Al-Quran. Kalau dah kita penyegan sangat-sangat dah, biasakan dengan lidah kita membaca surah Al-Ikhlas. Sebab di zaman Nabi SAW, ada satu ketikanya para sahabat bertemu dengan Nabi SAW, bawa mai seorang imam. Seorang imam daripada satu masjid yang kerja dia bila mai setiap kali sembahyang fardu, dia kerja baca, habis baca Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mai rakaat kedua pun habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bila jadi macam tu, kalau duduk di kampung kamu, confirm tok imam tu dilabelkan Haji Saad Qul Huwallahu Ahad. Kan? Orang tanya, siapa malam ni jadi imam? Siapa lagi? Haji Saad Qul Huwallahu Ahad. Nah, bila mereka jumpa dengan Nabi SAW, bawa mai suatu imam ni yang duk rajin baca Qul Huwallahu Ahad, bagi tahu kepada Nabi, dia ni apa macam ada masalah ke Nabi? Sebab apa? Sebab kerja dia baca Qul Huwallahu Ahad. Kami pun tak tahu nak abang dah. Bacalah surah yang lain semua. Kan? Maka Nabi pun kata, dia dan juga surah Qul Huwallahu Ahad ni, surah Al-Ikhlas ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka kita kena yakin dan percaya. Di antara ayat-ayat Al-Quran ini juga ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Umpamanya surah Al-Fatihah. Sebab tu Ustaz pesan, kita kena rajin baca Al-Quran. Kan? Bagi sesiapa yang belum baca Al-Quran, duk kerja baca Iqra 5. Tanya-tanya Iqra berapa? Iqra 2. Tak boleh. Takkan sampai umur 70 cucu mai tanya, Tok Wan, kita samalah Iqra 2. Cantik. Tok Wan pun sama juga. Tok Wan masa tu gigi pun tak ada dah. Hari tu terlupa nak pakai pelekat poliden. Dia pun cantik. Mai cucu, kita baca sama-sama Iqra 2. Bata'a ataba. Seronok buat TikTok 3 orang. Kan? Satu dunia tau. Kata Tok Wan dia umur 70 yang terlupa pakai pelekat poliden, gigi tak ada pada hari tu, baca Iqra 2. Kan, kalau kamu rasa tak malu, teruskanlah dengan Iqra 2. Jadi kita kena rasa nak pi. Bukan takat Iqra 2, bukan takat juzuk 2, paling tak ada pun kita boleh menguasai bacaan Al-Quran. Sebab itulah di dalam bulan Ramadan ni satu bulan yang penuh rahmat, yang segala-galanya Allah Ta'ala buka, yang segala-gala permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dimakbulkan permintaan tersebut. Sebab tu Ustaz kata tadi, bila kita baca Qul Huwallahu Ahad, kita baca surah Al-Fatihah umpamanya, kalau disebutkan surah Fatihah ini juga adalah satu surah yang boleh digunakan untuk kita ruqyah, untuk kita mengubati. Kan? Bila kita ada sakit, kita baca surah Al-Fatihah. Yang penting kita yakin dan percaya
dengan keberkatan surah tersebut, dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan tersebut, maka dapatlah kita meyakini bahawasanya segala kalam Allah Subhanahu wa taala ini kalam yang terhebat. Takkan tak pernah hafal surah Fatihah kot? Pernah hafal kamu? Kamu pernah hafal surah Fatihah? Pernah. Baca tengok. Okey, alhamdulillah, boleh dah. Auzubillah, boleh. Bismillah tengok. Confirm semua yang jenis makan belacan Pulau Aman. Confirm semua orang Pening. Piau punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala gelek 786 nya geng. Nasi kandak kuah taruh atas. Sedap kan? Sedap. Tapi bukan sekadar kita membaca surah Fatihah ini untuk bacaan-bacaan biasa, tuan-tuan. Baca surah Fatihah ini juga ada kelebihan yang tertentu yang kita boleh dapat manfaat daripada surah Al-Fatihah. Sebab itu Ustaz nak ringkaskan, ini salah satu menu. Salah satu menu iaitulah yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita dengan kita membaca Al-Quran, dan juga pahala apabila kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini dilipat kali gandakan pahala tersebut. Bahkan pula jatuh, kita tak tahu. Kita baca Al-Quran tu, kita pun tak pernah tahu kata malam tersebut adalah malam Al-Qadar. Satu malam yang hebat. Tengok-tengok kita pun baca. Tok Guru kata malam Lailatul Qadar tu lepas dah 2 hari lepas. Kita pun muhasabah balik, tengok-tengok, uish, kami dah khatam Al-Quran dah Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita, berikan kelebihan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu menu yang pertama, iaitulah dengan membaca Al-Quran. Menu yang kedua juga yang tidak kurang hebatnya, yang tidak ada pada bulan yang lain. Mai bulan Ramadan, masa minggu pertama tu semua pakat berebut-rebut. Kan, kalau di surau dulu, kalau di masjid, sampai pengerusi buat pengumuman bulan Ramadan dah tak lama dah, siapa nak bagi sumbangan untuk kita perbesarkan surau kita. Sebab apa? Sebab nak semayang tawarih. Semayang apa? Semayang tarawih. Sebab apa? Sebab 11 bulan tak semayang tarawih. Mai bulan Ramadan dia tersilap sebut, Fakihah, jom kita pergi semayang. Jomlah pergi semayang apa? Jomlah kita pergi semayang tawarih. Mana ada semayang tawarih, yang ada semayang tarawih. Yang ada di antara kita semayang tarawih, ada yang semayang 8, ada yang semayang 20. Tak menjadi pertikaian. Ada setengah-setengah tempat mereka jadi pertikaian. Mereka kata, kami nak buat 8 lah. Nak buat 8, buatlah. Kami nak buat 20, nak buat 20, buatlah. Kalau dia buat 20, orang yang semayang 8 sampai rakaat 8 saja, imam pun Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia pun, imam nak bangun Allah, dia pun Allah, lompat atas motor balik. Sebab apa? Dah cukup 8 rakaat. Ikutlah, nak semayang 8 rakaat ke, semayang 20 ke, itu up to you. I don't care, don't play. Macam tu je, bukan susah pun. Kalau nak semayang 8 ke, nak semayang 20, jangan bergaduh. Dulu selalu bergaduh. Sampai dekat kedai kopi, selepas pada Isya, mereka pergi semayang Isya ya. Haji Ma'eh, Haji Leman, Haji Sa'ad, Haji So'ad, semua pakat duduk cantik punya. Kawan ni order kopi O, kawan ni order teh tarik, kawan ni order teh O. Sambil minum, mereka kata, surau tu buat 20, surau ni buat 8.
masjid ni buat 20. Apalah masjid ni buat 20? Susah sungguh lah. Pasal apa mereka ni buat 8 pula? Kan? Kita bagus lagi. 20 pun kita tak buat, 8 pun kita tak buat. Yang kita buat, duduk kedai kopi, minum teh tarik. Cantik punya. Kan? Sebab itu persoalan dia kita nak bahas, sama ada kita nak buat 8, kita nak buat 20, itu atas diri masing-masing. Yang masalah dia tak buat langsung. Kan? Paling tak ada pun kita spend waktu kita. Mai bulan Ramadan ni saja yang boleh buat sembahyang tawarih. Sembahyang tarawih. Tak ada, lepas raya pun tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala pilih kita berada di dalam satu bulan yang boleh mengerjakan solat sunat tarawih, dan juga solat sunat yang lain. Kita boleh juga mengerjakan solat sunat tahajud, solat sunat hajat, dalam keadaan kita boleh bangun untuk berqiyamul lail di dalam bulan Ramadan. Baik, yang ketiganya ustaz nak sebut pada tengah hari ini insya-Allah. Kamu jangan risau. Untuk makluman yang berada di sini, venue kita di sini, dan juga 2 venue yang lain di Dewan dan juga bilik tayangan yang berdekatan. Kamu dengar betul-betul, bukan senang nak tengok selebriti yang selalu tak masuk TV, tetapi selalu duk tengok TV. Selebriti ni selalu tengok TV. Kalau kamu tengok dalam TV tu selalu yang masuk TV. Sebab di penghujung nanti setiap venue akan ada beberapa soalan. Di sini ustaz sendiri yang akan tanya. Siapa boleh jawab soalan tersebut, insya-Allah don't play, duit raya menanti anda. Ingat. Mau ke tak mau? Yang di sana mau ke tak mau? Tak dengar. Yang di bilik tayangan mau ke tak mau? Nak, dia kata nak. Yang di sini tak mau. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga yang ustaz nak sebut, di antara satu ibadah, satu perlakuan, satu amalan yang kita boleh terapkan di dalam bulan Ramadan, iaitulah dengan kita bersedekah. Tahu apa dia bersedekah? Tahu. Tapi pasal apalah kita dapat sumbangan sikit, bagilah banyak sikit. Abang kat mak, hari ni kita buat geram sikit. Pasal apa? Ni 10 malam terakhir ni mak, mai 1000. Surau kami nak buat cantik punya, nak buat aircon kemas punya pun, lighting cantik bawah semua, barulah semayang sedap sikit. Kapet 7 inci punya, tak kaki tenggelam kaki, tak hidung tenggelam, kan? Minta kalau boleh dalam bulan Ramadan ni lah. Kalau kita nak bersedekah pun dalam bulan Ramadan ni lah. Di antara yang Nabi SAW sebut, afdalu sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seafdal sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Ni bulannya, ni bulan Ramadan ni. Ni bukan bulan Syawal. Sebab lagu raya pun keluar dah. Kan? Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Abangku masam cantik bergaya, bolehkah adik turut bersama? Abangku masam cantik bergaya, bolehkah adik turut bersama? Abang masam kan? Dah mai dah lagu-lagu raya, dan sampai satu tahap kita terlupa. Kita berada di pecutan yang terakhir. Tinggal seminggu saja lagi untuk kita menghabiskan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita takut pada sesi yang akan datang ataupun pada tahun hadapan kita tak dapat nak bersama-sama dengan bulan Ramadan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pilih kepada kita untuk menjadi insan, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Okey, jadi yang ketiga yang ustaz tadi sebut tadi, iaitulah bersedekah. Yang Nabi SAW sebut,
afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdal, semulia-mulia sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Jadi kamu bayangkan, kalau kamu bagi sedekah yang kebiasaannya sedekah pada bulan-bulan biasa, yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang bersedekah, iaitulah seumpama dia meletakkan satu biji benih, yang daripada biji benih itu terbit satu batang pokok. Daripada satu batang pokok itu keluarlah 7 dahan. Dan setiap satu dahan itu mempunyai 100 dia punya buah. Cuba bayangkan, kalau kamu beri RM1, RM1, RM2, RM3, RM4. Kamu bagi RM1 sahaja, dan jadi 7 dahan, RM7. Setiap dahan itu dikalikan dengan 100, maka daripada RM1 itu jadi 700. Itu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Bahkan bukan sedekah ini dengan sekadar dengan RM2. Selalunya orang salah faham. Sedekah ni boleh bagi dengan RM2 sahaja ke? Bukan. Sedekah ini berbagai-bagai aspek, berbagai-bagai bentuk. Di zaman Nabi SAW, apabila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sesekali tidak akan mencapai martabat yang hebat di dalam bersedekah, melainkan kamu menafkahkan, memberikan harta kamu yang kamu paling cintai. Ya. Bila dengar saja ayat ini turun, umpamanya sahabat Nabi Abu Talhah. Abu Talhah dia mempunyai satu kebun kurma yang cukup hebat, yang dikenali sebagai kebun kurma Bayrahaq. Kebun kurma Bayrahaq yang terkenal di kota Mekah ketika itu, satu kebun kurma yang mempunyai pulangan yang cukup banyak. Kan? Jadi bila Abu Talhah dengar Nabi SAW membacakan ayat ini, Abu Talhah pun kata, aku nak menafkahkan, menginfakkan kebun Bayrahaq ini ke jalan Islam, ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang ada kepada para sahabat. Sebab itu kita umat Nabi SAW masih lagi dikurniakan dengan bulan Ramadan, yang kita bagi sedekah dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan pahala. Dan juga kalaulah sedekah itu jatuh pada malam Al-Qadar, cuba bayangkan malam Al-Qadar ini yang Allah Ta'ala sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita duk kalkulit, yang kita duk guna semua kira rupa-rupanya yang disebut 1000 bulan ini lebih kurang 84 tahun. Tetapi Allah Ta'ala sebut lebih baik daripada 84 tahun. Cuba bayangkan berapa banyak pahala, berapa banyak darjat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi SAW. Anak-anak, murid-murid di Sekolah Kebangsaan Taman Indrawasih, Ustaz nak pesan kepada diri Ustaz dan juga kamu, kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Jadi kita buat program Ihya Ramadan. Sebab apa? Sebab kita nak menghayati bulan Ramadan ini. Ustaz sebut 3 saja menu tadi.
Cuma kita janganlah jadi insan manusia yang bila orang tanya hang puasa ke? Puasa. Apa maksud puasa tu? Puasa tu tak makan apa-apa. Kalau dulu hari tak puasa, semua sarbat. Cah kutiau makan, mi wantan makan, cah hofan makan, kutiau teng makan, laksa makan, laksam makan, lopak tikam makan, telur macam-macam. Kan? Segala macam-macam makanan kamu makan. Bila orang tanya bulan puasa ni pada bulan yang tak makan lah. Itu bukan jawapan kita. Sebab orang puasa ini bukan sekadar menahan diri daripada makan dan juga minum. Dia kena tahan segala-galanya. Bukan boleh dia duk pergi tayang segala aset-aset yang dia ada. Dulu kalau masuk bazar Ramadan sakit kepala. Sebab apa? Sebab macam-macam aset duk ada. Sebab tu ustaz tak suka pergi bazar Ramadan. Kan? Kita masuk bazar Ramadan dapat dosa. Pergi bazar Ramadan tu dia ketat gila-gila. Ketat, sendat, berkilat dan berlikat. Apa dia tu? Manusia lah. Kan? Dia masuk pakai kasut tinggi, ketang, keting, ketung semua ada. Kita nak pergi beli juadah berbuka puasa, last sekali kita dapat dosa. Dia 2 kali ganda dosa tersebut. Sebab itu mai bulan Ramadan ini bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Bulan puasa kan, bukan lapar dan dahaga saja, tetapi yang kita kena tahan daripada segala-gala perbuatan yang tidak baik. Dan dulu kalau tangan kita masa bulan bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan, tok sa do abang lah. Handset mak kita ni dulu kalau zaman ustaz dulu pakai keypad tu. Terkeluar keypad tu. Punya dia pulun. Sekarang ni bukan kata terkeluar keypad. Kita tengok handset mak dia, handset ayah dia, ni handset ke peta dunia. Berceretik tu dia ke semak samun. Sebab apa? Jatuh banyak kali. Tak apa lagi. Yang keduanya sampai tempat yang nak tekan tu tak boleh, hang. Sebab apa? Tu dia cantiknya. Kan sampai meringgut-ringgut. Sebab apa? Sebab duk layan yang tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena puasa segala-galanya. Puasa tangan, puasa mulut. Kan? Zaman sekarang ni dosa tangan tu pada dengan dia duk sebarkan WhatsApp, sebarkan Telegram, sebarkan IG, sebarkan Facebook yang tidak benar. Kan? Dia sebut pula artis ni pi sana, pi sini, dia bubuh dalam tu. Sedangkan dia pun tak tahu tahap kebenaran dan kesahihan tersebut. Kalau juga mata, dosa mata kena jaga. Tengok dalam televisyen. Kamu minat kan? Hari ni zaman sekarang dia tak macam zaman ustaz dulu. Zaman ustaz dulu dia suka tengok Hindustan. Hindustan mai bulan puasa. Tengok tu dia pusat Islam. Pusat tu dia duk godek-godek. Cali cayak. Kan? Habis pahala macam tu lah. Sekarang ni dia tak tengok yang tu, dia pakai apa? K-pop. K-pop. Dia kerja duk joget, yang lelaki duk tengok perempuan, yang perempuan duk tengok lelaki. Dia pun suruh dia punya orang lelaki buat rambut cantik sebelah tu, tek lembu sebelah kanan. Sebab apa? Dia tengok artis. Jadi puasa bukan bab tu. Puasa yang banyak kali disebutkan mai bulan puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata berapa ramai daripada umat aku yang berpuasa
tetapi puasanya hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Kalau takat itulah puasa kita, tak ada apa. Sebab kita nak menghadapi lagi 11 bulan. Puasa ini adalah bulan madrasah. Kita ni sopon masuk dalam satu sekolah, belajar jadi manusia insan yang baik, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila disebut pada penghujung ayat yang ustaz bacakan tadi, pada awal tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan manusia yang menghayati bulan Ramadan ini, yang menghidupkan bulan Ramadan ini, beroleh takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi untuk penghujung dan pengakhiran, kita akan masuk lepas habis bulan Ramadan, kita nak masuk bulan Syawal lah, iaitu bulan berhari raya. Dalam bulan berhari raya pun kita mempunyai adab-adab yang tertentu. Sebab itu walaupun kita berhari raya dengan norma yang baru, jangan lupa pergi raya rumah tok kamu yang sebelah-sebelah tu, jangan pakai slipper, dia kata. Pergilah berkaki ayam, pakai stokin, kan. Kalau nak pergi beraya-raya dekat-dekat tu, jangan lupa dia ada adab-adab dia. Ada setengah orang dia pagi tu dia tak bangun, tak bangun semayang sunat hari raya, lepas tu dia duk faham kata tak boleh raya. Sedangkan yang menjadi kewajipan adalah sembahyang subuh, itu lebih diutamakan. InsyaAllah Ustaz mendoakan kamu dan kita menjadi insan yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Rebutlah dan kita carilah dalam berbaki yang ada, iaitu ini dah 24 Ramadan, tinggal lagi 6 hari saja kita nak berpuasa. Doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja yang kita hajati, sebab Allah Taala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mana Allah sentiasa berada dekat dengan hamba-Nya. Allah Ta'ala suruh kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memakbulkan segala permintaan kita. InsyaAllah sehingga bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa doakan Ustaz supaya menjadi insan yang baik, insan yang beriman, yang juga diampunkan segala dosa yang ada. Dan juga insya-Allah kita, Ustaz juga akan doakan kamu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan juga menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, wa ma ubarri'uha. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang pada kelemahan diri Ustaz sendiri. Mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi. Bye bye.